Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kamu akan bersama dengan Cikgu Suzy pada hari ini dalam program tuition Pintar Mada. Pada hari ini, Cikgu akan kongsikan sedikit tip bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap 2. Cikgu akan kongsikan tips bagi bahagian B. Bahagian B mengandungi 2 soalan. Soalan 1, kamu perlu menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberi. Jadinya, kamu perlu baca petikan dan fahami betul-betul petikan yang dibaca. Bahagian B ialah soalan objektif pelbagai bentuk. Soalan bahagian B, soalan 1 ialah soalan pemahaman petikan dan tata bahasa bersepadu. Soalan pada bahagian ini 3 hingga 5 soalan membawa markah 5 markah. Ini ialah, jom kita lihat bahagian B soalan 1. Ini ialah contoh petikan. Petikannya mudah dan ringkas. Jadi, kamu perlu baca dan fahami betul-betul cerita yang disampaikan. Jom kita baca bersama-sama contoh petikan bagi soalan 1. Bahagian B 10 markah, baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Itu ialah arahan bagi soalan bahagian B soalan 1. Damia ingin menyertai pertandingan deklamasi sajak di sekolahnya. Dia meminta izin daripada ibu dan ayahnya untuk menyertai pertandingan tersebut. Ibu dan ayahnya memberi dorongan dan meniupkan kata-kata semangat buat Damia. Setiap hari, Damia berlatih bersama-sama guru kelasnya, Cikgu Azia. Damia berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan kerana dia gigih berusaha. Ibu dan ayahnya bangga kerana Damia seorang anak yang rajin serta bertanggung jawab. Okey. Soalan yang pertama, soalan A. Okey, pertandingan deklamasi sajak dianjurkan oleh tempat kosong Damia. Dianjurkan oleh Damia pula kan? Okey. Pertandingan deklamasi sajak dianjurkan oleh Damia. Jika kamu perasan, cikgu baca petikan tadi, soalan ini jawapannya di mana? Atas sekali dalam petikan. Senang sangat kan? Okey. Jadi jawapannya ialah, apa dia? Jawapannya ialah sekolah. Jika perlu, kamu gariskan jawapan pada petikan sebagai rujukan kamu. Kemudian, kamu tulis semula jawapan kamu, sekolah dieja dengan penuh. Eja penuh dan ejaan mesti tepat. Gugurkannya. Kan ada dekat situ Damia ingin menyertai pertandingan deklamasi sajak di sekolahnya. Jadi kamu gugurkannya sebab dah ada Damia. Pertandingan deklamasi sajak dianjurkan oleh sekolah Damia. Dapat? Okey. Kemudian soalan seterusnya ialah soalan B. Soalan B, apakah yang dilakukan oleh ibu dan ayah Damia? Ini soalan sama ada, soalan B selalunya sama ada soalan itu terdapat dalam petikan ataupun soalan itu menguji minda kamu. Kamu perlu faham, sebab itu pentingnya kamu baca dan faham betul-betul petikan yang kamu baca. Okey, apakah yang dilakukan oleh ibu dan ayah Damia? Dalam petikan, di manakah jawapannya? Kalau perlu, kamu gariskan jawapan dalam petikan. Dan jawapan soalan ini menggunakan ayat penuh dengan gramatis. Soalan ini soalan 2 markah. Jadi, kamu perlu jawab dengan ayat yang lengkap. Baiklah, kita tengokkan jawapannya. Jawapannya boleh sama ada 2 pilihan jawapan. Sama ada yang dilakukan oleh ibu dan ayah Damia ialah memberi dorongan dan meniupkan kata-kata semangat. Maafkan cikgu, D duduk di atas. Kamu jangan buat macam ni. D kena di bawah dan meniupkan kata-kata semangat. Ataupun kamu salin ayat, salin saja dalam petikan. Boleh juga dapat 2 markah. Tapi pastikan ayat yang kamu salin dengan ejaan yang betul. Dan tanda baca yang betul. Ibu dan ayahnya memberi dorongan dan meniupkan kata-kata semangat. Cikgu salah guna tanda baca dekat situ. S sepatutnya huruf kecil. Tapi cikgu guna S huruf besar. Maafkan cikgu. Okey, baiklah. Kita teruskan. Masih lagi soalan petikan. Berdasarkan petikan. Soalan C.
gariskan satu kata kerja yang terdapat dalam ayat yang diberikan. Ayat ini ayat yang diambil dalam petikan tadi. Okey, cuba tengok. Damia meminta izin daripada ibu dan ayahnya untuk menyertai pertandingan tersebut. Okey, mana kata kerja dia? Di manakah kata kerjanya? Apa itu kata kerja? Sebab tu kamu kena tahu kata kerja. Yang ini penting. Jika soalan ini ialah contoh soalan ujian sesi akademik tahun lepas. Soalan ini menanyakan tentang kata kerja. Jadi pada sesi kali ini kita belum tahu apakah soalannya. Pelbagai jenis tata bahasa yang perlu kamu kuasai, antaranya kata ganti nama, kata ganda, kata bantu, penjodoh bilangan dan sebagainya. Baiklah, kita cuba tengok soalan ini. Gariskan satu kata kerja yang terdapat dalam ayat yang diberikan. Cikgu dah baca tadi. Cikgu baca semula kan. Damia meminta izin daripada ibu dan ayahnya untuk menyertai pertandingan tersebut. Di manakah kata kerjanya? Ada berapa kata kerjanya di situ? Kan? Kalau ikut dalam petikan, dalam ayat ini ada 2 kata kerja. Tapi dalam soalan, dalam arahan diminta gariskan satu kata kerja sahaja. Jadi kamu gariskan. Sebab itu pentingnya kamu baca soalan dan fahami betul-betul soalan serta arahan. Kalau dalam soalan dia kata gariskan, kamu perlu gariskan. Kalau dia kata suaikan, suaikan. Kalau dia kata dalam soalan itu arahannya ialah bulatkan. Jadi kamu perlu bulatkan. Jangan buat yang sebaliknya. Okey, seterusnya. Dekat sini. Belum lagi kan jawapannya apa dia dekat sini? Apakah jawapannya? Jawapannya ialah meminta dan menyertai. Tapi kamu perlu gariskan satu sahaja. Sama ada kamu gariskan meminta ataupun kamu gariskan menyertai. Tak perlulah izin ataupun tak perlulah pertandingan. Sebab yang diperlukan ialah kata kerja. Baiklah, kita teruskan seterusnya. Ini soalan lain, contoh soalan lain. Gariskan, tadi cikgu sebutkan gariskan satu kata adjektif yang terdapat dalam ayat yang diberikan. Tadi ialah kata kerja, ini contoh soalan kata adjektif. Sebab itu pentingnya kamu kena tahu apakah kata adjektif. Apa dia kata adjektif? Ingat tak? Apakah kata adjektif? Kata adjektif ialah kata sifat. Sifat apa? Sifat sesuatu benda. Contoh cikgu sekarang ni. Apa sifat cikgu yang kamu nampak? Cantik. Kan? Perasan pilah. Okey. Baiklah, kita tengok balik semula dalam ayat ni. Penyanyi yang menyanyikan lagu itu bersuara merdu dan mempunyai paras yang cantik. Jadi di manakah kata adjektifnya? Kata adjektifnya ialah merdu dan yang kedua ialah cantik. Cuma ikut arahan betul-betul. Arahannya ialah satu kata adjektif sahaja. Jadi gariskan sama ada merdu ataupun kamu gariskan cantik. Boleh? Okey, seterusnya, contoh soalan seterusnya. Gariskan satu kata ganda yang terdapat dalam ayat yang diberikan. Kata ganda, tahu tak kata ganda? Kata ganda ada berapa? Tanya semula cikgu kamu kan. Kata ganda, ada kata ganda penuh, ada kata ganda berentak ataupun berirama kan. Okey. Tengok kat sini, murid-murid kelas 4 dan 5 bergotong royong membersihkan bilik darjah. Ada 2 kata ganda di sini. Yang pertama ialah murid-murid dan yang kedua ialah bergotong royong. Tapi berbalik semula kepada soalan dan arahannya, gariskan satu kata ganda. Jadi sama ada kamu gariskan murid-murid atau kamu boleh gariskan bergotong royong. Boleh? Okey, kita teruskan soalan D. Soalan seterusnya. Soalan ini masih lagi soalan petikan tadi, kan? Diberikan ayat yang ada di dalam petikan, kemudian diminta kamu untuk menandakan ataupun mencari ayat yang sama maksud bagi ayat yang diberikan. Okey, soalannya. Pilih dan tandakan tik ataupun tandakan betul bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Contoh ayatnya. Ibu dan ayahnya bangga kerana Damia anak yang rajin serta bertanggung jawab. Ini pentingnya kamu baca soalan dan fahami betul-betul soalan. Ibu dan ayahnya bangga kerana Damia anak yang rajin serta bertanggung jawab. Siapa yang bangga? Ibu dan ayahnya. Kenapa bangga? Kenapa bangga?
Bangga sebab Damia tadi anak yang rajin dan bertanggungjawab. Okey. Jadi penting juga di sini kamu baca betul-betul arahannya. Kalau arahannya, pilih dan tandakan dan tuliskan betul. Dia suruh kamu tulis betul. Dieja penuh. B-E-T-U-L. Jadi kamu tulis betul. Kalau dia kata suaikan. Dia bagi contoh soalan yang macam lain sikit. Dia bagi suaikan. Jadi kamu perlu suaikan. Sebab itu pentingnya kamu baca soalan. Baca soalan. Fahami betul-betul soalan. Kalau tak faham, tanya guru. Tak rugi kalau kamu bertanya kepada guru kamu. Okey. Tengok pilihan jawapan yang diberikan. Yang mana paling sama maksud dengan ayat yang diberi? Ayat yang pertama. Damia seorang anak yang rajin serta bertanggungjawab. Menjadi kebanggaan ibu dan ayahnya. Ayat yang kedua. Damia seorang anak yang menjadi kebanggaan kerana ibu dan ayahnya bertanggungjawab serta rajin. Dah keliru sikit kat situ kan? Okey. Tapi siapakah yang bangga? Ibu dan ayahnya. Okey. Ayat mana yang ibu dan ayahnya berbangga? Fikir dulu. Cikgu pun fikir sekali. Okey. Jadi jawapannya ayat yang pertama. Kamu tandakan tik pada ayat yang pertama. Damia seorang anak yang rajin serta bertanggungjawab menjadi kebanggaan ibu dan ayahnya. Kenapa ayat yang kedua salah? Sebab ayat yang kedua tu Damia seorang anak yang menjadi kebanggaan. Dah betul. Cumanya kerana ibu dan ayahnya bertanggungjawab serta rajin. Kan? Dah salah di situ. Penyataan ibu dan ayahnya bertanggungjawab serta rajin tu dah salah. Kenapa salah kat situ? Siapa yang rajin dan bertanggungjawab? Yang rajin dan bertanggungjawab ialah Damia. Bukan ibu dan ayahnya. Jadi kena faham betul-betul. Nampak perbezaan baru kamu boleh jawab. Janganlah nak cepat-cepat jawab. Nak habiskan. Lepas habis kamu tidur je tak mahu macam tu. Kamu perlu baca berkali-kali. Baca berkali-kali tak rugi. Kan? Okey, kita teruskan. Ni dah selesai contoh soalan bahagian B, soalan 1. Sekarang kita kepada soalan bahagian B. Masih lagi soalan bahagian B tapi soalan 2. Soalan ini ialah soalan respon kritis dan kreatif. Soalan ini menguji bagaimana cara kamu memberi respon kepada situasi yang diberi. Ada diberi satu situasi, bagaimana kamu memberi respon. Selalunya kalau di sekolah dalam kemahiran mendengar dan bertutur, kan? Ada situasi. Kemudian kamu kena tuturkan, kamu kena respon balik kepada situasi yang cikgu kamu berikan, kan? Okey. Subjektif respon terhad. Soalan respon kritis dan kreatif. Ada satu soalan, walaupun ada satu soalan, situasinya agak panjang yang diberi dan membawa 5 markah, kan? Okey, kita teruskan. Kita tengok slide yang seterusnya. Cikgu bagi contoh tahun 4 dan tahun 5 serta 6. Kalau tahun 4, soalannya secara situasi yang diberikan secara langsung. Kamu nyatakan tindakan, kamu cuma nyatakan keputusan. Manakala untuk tahun 5 dan tahun 6 berbentuk dilema. Dia macam bagi, nak kena buat A ke nak kena buat B? Nak beli yang ni ke nak beli yang ni? Macam itulah lebih kurang. Kan? Kena buat pilihan kalau soalan bagi tahun 5 dan 6. Kemudian kena ada pertimbangan semasa membuat pilihan dan membuat keputusan. Jadi kita teruskan kepada contoh soalannya, kan? Sebab tu kena baca. Pentingnya, cikgu banyak kali ulang ni, pentingnya kamu baca soalan, pentingnya kamu baca arahan. Bila kamu baca betul-betul baru kamu faham kehendak soalan. Jika perlu, gariskan kehendak soalan. Apa yang kamu faham daripada soalan, kan? Kita tengok. Baca dan fahami situasi di bawah. Kemudian berikan pendapat kamu berdasarkan situasi tersebut. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Kan? Kalau ikut kamu, 30 patah perkataan tu sangat susahnya nak keluarkan sesuatu idea. 30 patah perkataan. Okey, situasi yang diberikan. Adam dan keluarganya pergi berkelah. Kawasan perkelahan itu sangat bersih. Apakah tindakan kamu untuk memastikan kawasan perkelahan tersebut sentiasa bersih? Di sini ditanya secara langsung.
Situasi yang diberikan sangat pendek saja. Dan kemudian dikehendaki secara langsung saja tindakan. Kan? Tindakan yang perlu atau yang boleh kamu lakukan. Jadi apa yang kamu perlu buat? Senaraikan dahulu. Kenapa kena senaraikan? Supaya jawapan kamu nanti lebih tersusun. Tak adalah bila tak senarai tu, ini baru teringat nak tulis kan. Bila kamu senaraikan, sekurang-kurangnya kamu sudah ada panduan dalam senarai kamu. Yang mana kamu tak nak guna, kamu biarkan sajalah. Yang penting kamu senaraikan dahulu. Kadang-kadang idea tu dia datang secara spontan. Kan? Kadang-kadang nak tulis yang lain, nak masuk soalan yang lain, baru teringat ada idea untuk soalan ini. Tuliskan dulu. Tuliskan, senaraikan. Kamu senaraikan di atas kertas peperiksaan tu pun tak ada masalah. Kan? Tak menjadi kesalahan. Tak ada apa orang nak cakap, tak ada pun cikgu kamu nak cakap, ni salah ni, kena padam. Tak. Kan? Kan? Okey, bagaimana soalannya? Senaraikan tindakan yang kamu rasakan betul. Jadi kamu kena senaraikan tindakan yang betul. Kan? Yang kamu rasakan betul. Bagaimana hendak mengekalkan kebersihan di kawasan perkelahan tersebut dan bagaimanakah hendak membersihkan kawasan perkelahan tersebut. Jadi, rasa-rasa apa tindakan kamu? Seminit. Kita tunggu seminit. Okey, ini yang cikgu senaraikan. Cikgu kongsikan beberapa contoh jawapan. Ini ialah antara contoh jawapan yang cikgu perolehi daripada rakan-rakan kamu juga. Selepas kamu senaraikan, kamu tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Nanti bukanlah kamu tulis dalam macam bentuk yang cikgu senaraikan ni. Kamu mesti tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Kan? Yang pertama, tindakan kamu untuk memastikan kawasan tersebut sentiasa bersih. Apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, membuang sampah ke dalam tong sampah. Itu sudah semestinya. Kan? Betul tak? Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah merata-rata. Sama juga kan dengan jawapan yang pertama tadi. Kemudian, menggunakan tong kita semula yang disediakan. Mengutip sampah di sekitar kawasan perkelahan. Tapi kalau kamu nak gabungkan semuanya menjadi ayat, nanti akan lebih daripada 30 patah perkataan. Jadi kamu perlu pilihlah. Sama ada 2 ataupun 3 sahaja daripada apa yang kamu senaraikan tadi. Boleh? Okey, ini contoh jawapan yang lengkap. Tindakan kamu untuk memastikan. Apakah tindakan kamu untuk memastikan kawasan tersebut sentiasa bersih? Jadi macam mana nak buat ayat yang mula-mula tu? Ambil balik daripada soalan tadi. Tindakan kamu untuk memastikan kawasan tersebut sentiasa bersih. Kamu kata ganti nama diri kamu gantikan dengan saya. Tindakan saya. Kamu tu merujuk kepada saya lah. Kamu ialah soalan. Kan? Jadi bila kamu tulis balik, janganlah tindakan kamu. Tindakan saya. Tindakan saya untuk memastikan kawasan tersebut sentiasa bersih ialah saya akan membuang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Selain itu, saya juga akan mengutip sampah yang ada di sekitar saya. Selesai. Senang saja kan? Mudah saja kan? Cikgu cuma gunakan satu saja tanda baca pula. Penanda wacana di situ. Selain itu. Kan? Nampak senang. Kamu mesti sambil menonton video cikgu ni, kamu mesti cakap, alah cikgu cakap senang lah. Senang. Sebab itu kena rajin buat ulang kaji. Okey. Ini contoh soalan seterusnya. Beza soalan ini dengan soalan yang pertama ialah soalan ini ada 2 situasi. Kamu perlu buat pilihan, kamu perlu membuat pertimbangan dan juga kamu perlu buat keputusan. Okey, cikgu bacakan dulu. Sama juga arahannya. Baca dan fahami situasi di bawah. Kemudian berikan pendapat kamu berdasarkan situasi tersebut. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Okey, soalannya, situasi yang diberikan. Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan bola zon Butterworth pada pagi ini. Kamu bersiap-siap untuk ke sekolah. Tiba-tiba, ayah mendapat panggilan dari kampung bahawa nenek sakit. Nak pergi, kamu mewakili sekolah. Tiba-tiba, ayah mendapat panggilan, kena pulang ke kampung, nenek sakit. Kamu sekeluarga perlu pulang ke kampung dengan segera. Kamu kena balik kampung. Okey, nak senang faham? Macam inilah. Sebab tu kamu kena baca betul-betul dan faham soalan betul-betul. Kamu nak kena wakil sekolah.
Kan? Tiba-tiba pada masa yang sama kamu kena balik ke kampung. Sebab apa nak balik kampung? Sebab nenek sakit. Jadi apa yang kamu perlu buat? Nak balik kampung ke? Ke nak main je bola sepak? Kan? Okey. Sebab tu dilema tu. Tapi cikgu bagi contoh jawapan satu je. Tindakan. Apa tindakan kamu? Jadi kamu perlu buat keputusan. Kamu kemudian dah dapat tindakan tu, kamu senaraikan. Okey, baiklah. Cikgu kongsikan beberapa jawapan yang diberikan. Tengok. Okey, ini contoh senarai jawapan. Tindakan. Apakah tindakan? Kena buat pertimbangan sebelum buat keputusan. Yang pertama, menelefon guru. Kemudian yang seterusnya memberitahu guru. Dan yang seterusnya ialah meminta maaf. Biasalah. Kita biasakan diri meminta maaf. Kalau kita, ni walaupun bukan kesalahan kan. Tapi biasakan diri untuk meminta maaf. Ini contoh jawapannya. Apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Macam biasa, macam tadi, macam cikgu cakap tadi, ambil balik. Cikgu dah warnakan warna merah. Tadi cikgu tak warnakan. Sebab tu kamu tak apa nak nampak kan? Sekarang ni cikgu dah warnakan dengan warna merah. Tindakan yang perlu kamu lakukan. Kamu dalam soalan gantikan dengan saya. Tindakan yang perlu saya lakukan ialah saya akan menelefon guru penasihat, guru ataupun guru pembimbing kan. Kemudian saya akan memberitahu guru bahawa saya perlu pulang ke kampung kerana nenek sakit. Nak tambah lagi pun boleh. Saya perlu pulang ke kampung dengan segera. Kerana nenek sakit pun boleh, tak ada masalah. Seterusnya, saya akan meminta maaf daripada guru saya. Minta maaf daripada guru. Okey, gunakan penanda wacana yang betul. Kenapa cikgu merahkan? Ada perkataan yang cikgu merahkan dalam jawapan cikgu. Menelefon, memberitahu, meminta. Itu ialah tindakan. Tindakan selalunya kata kerja lah. Okey. Mesti ada tindakan, tak ada sebab. Alah, cikgu nampak dah macam nak habis dah ni slide cikgu. Okey. Antara kata kerja yang boleh kamu gunakan dalam soalan situasi ataupun soalan bahagian B, soalan 2. Okey, ini sebagai panduan saja. Ada banyak lagi kata kerja yang lain. Contoh, ini antara kata kerja yang boleh kita gunakan dalam tindakan tadilah. Menolong, membantu, kan? Memberitahu, meminta maaf, berjumpa dengan, membuat keputusan, memujuk, membawa, menasihati, berjanji, mengangkat, memilih, melarang. Okey? Catatan penting kat situ. Pemilihan kata kerja bergantung pada situasi ataupun bergantung kepada dilema dalam situasi yang diberikan. Jadi kena bersesuaian. Baiklah. Berikut. Alah, dah habis. Cikgu baru sebut berikut. Kan? Kamu boleh mengimbas kod QR ini. Cuba jawab soalan yang cikgu kongsikan pada bahagian B. Ini cikgu, kod QR ini ialah kod QR dalam Padlet. Jadi kamu cuba jawab dalam Padlet. Ada 2 soalan di situ. Selamat mencuba. Cuba tahu. Jangan tak cuba. Okey. Baiklah. Sedikit pesanan daripada cikgu. Baca soalan dan arahan dengan teliti. Fahami kehendak soalan. Gariskan isi-isi penting atau kata kunci jika perlu. Jika perlu, senaraikan isi penting sebagai rujukan. Cikgu berkali-kali ingatkan senaraikan isi penting. Kemudian apa lagi cikgu ingatkan tadi? Gariskan, kan? Baca arahan betul-betul. Baiklah, ini saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi. Cikgu harap kamu dapat serba sedikit manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Bye. Assalamualaikum.